Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الإمام العلامة الشيخ داود الفطاني رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatiza yang simuliakan barisan Imam Bilal, pengurusi Madrasah Raudah, Tuan Jizul kita, barisan jawatan kuasa Madrasah Raudah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihat semua tuan-tuan? Lama tak ada kelas malam dengan saya ni. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Luar hujan tuan-tuan. Tuan-tuan turun je tak apa. Yang lintas tu rasalah hujan. Saya kat luar ni rasalah hujan tu lebat. Sama-sama kita doa boleh insya-Allah. Allahumma sayyiban sayyiban nafi'a. Ain di sini nafi'a. Beza, nafi'a lain, nafi'a lain, ain. Bukan di sini, di sini. Di tengah ni nafi'a. Dapat? 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu diturunkan hujan oleh Allah Taala. Maka diajarkan kepada kita untuk mendoakan. Apa maksud doa di sini? Dengan makna sepanjang hujan yang turun memberi manfaat untuk kita, bukan mudarat. Ada hujan yang beri mudarat pada kita. Sebagai contoh yang datang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, air yang turun bukan sahaja daripada langit, daripada bumi pun Allah keluarkan. Allah keluarkan pada semua sumber yang menjadi keselamatan manusia. Manusia rasa selamat di situ, Allah keluar air di situ. Ini maha besar Allah Subhanahu wa taala. Maka antara para ulama yang membahaskan, khususnya muhaddis, ulama-ulama besar dalam bidang hadis, mengatakan mereka yang mengamalkan doa ini dengan ikhlas, mukhlisun, dengan benar-benar ikhlas doa dengan Allah, maka Allah akan beri pahala sebanyak mana titisan hujan yang turun.
Ustaz, senangnya dapat pahala. Ini kena ngaji akidah tuan-tuan. Kita jangan rasa Allah Ta'ala ni miskin macam kita, susah macam kita nak bagi tu lokek. Kena buat ni betul ni baru aku boleh bagi kan. Macam kita buat rumah, selagi tak settle tu, selagi itulah tunggulah. Selagi itulah takkan settle kita punya pembayaran. Allah tidak. Kamu buat saja, aku akan bagi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa murahnya Allah nak beri pada kita, dan betapa jahil dan bakhilnya kita untuk menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bila ramai ni tuan-tuan, semangat sikit nak bercakap tuan-tuan. Selalu kalau live kat rumah ni tengok muka sendiri tuan-tuan. Kadang-kadang berulang cakap. Tak tahu apa cakap, tengok muka sendiri kan. Dia ujian sikit lah. Nikmat bertalaki berhadapan ni lain tuan-tuan, nikmat dia. Mukadimah je dah 15 minit Ustaz. Setengah jam je beri, boleh lah lebih-lebih sikit lebih-lebih sikit insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala pilih kita untuk kumpul sama-sama pada hari ini untuk meraihkan satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi kepada seorang manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud kita kata istimewa ini, ulama sebut maknanya makhluk yang paling Allah muliakan. Tidak ada yang lebih mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di HUKM. HUKM Abang Syafiq kita jemput di sana. Sejam setengah dia bagi puas sikit lah cakap. Sejam setengah tu. Tapi lanjut kat 2 jam lebih kat abang ujian sikit lah. Lain problem sikit. Itu pun baru bahas separuh ayat. Separuh ayat baru bahas. Dah 2 jam lebih tuan-tuan. Ini tuan-tuan bagi saya setengah jam. Macam mana saya nak cerita tuan-tuan? Saya cakap dengan bonda saya, macam mana nak cerita ni? Apa nak cerita ni? Kita ambil sahaja yang ibrah, yang penting. Dan saya merujuk kepada kitab tuan-tuan. Saya tak cakap ni berdasarkan hawa nafsu saya, tidak. Saya mengambil pandangan dan syarahnya para ulama. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis, innal ulama warasatul anbiya. Atau riwayah al ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama ini adalah warisan para nabi, bukan Rasulullah saja. Kita mengaji tauhid, Allah turunkan nabi 124,000 para nabi, betul. Riwayat yang lain kata al-Imam al-Muhaddith Mufti Zainal Abidin rahimahullahu taala, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan ada pandangan dan dalam riwayat yang lain diutuskan para nabi sebanyak 200,000 para nabi. Maka mengikuti para ulama sebenarnya kamu mengikuti 200,000 para nabi yang ada. Maka pandangan yang paling tepat adalah pandangan mereka yang ahli dalam bidang dia. Jangan mandai-mandai kita tuan-tuan. Dan saya mengambil pandangannya ulama yang memang diiktiraf oleh ulama dunia pada zamannya. Pada zamannya dan zaman sekarang. Hujah dia, kitab dia dipergunakan ataupun diguna, pengajian kitab dia ni digunakan sampai sekarang. Siapa dia tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan ulama Nusantara kita, Al-Imam Al-Alam Rabbani Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Lantak pilah orang nak cakap apa tuan-tuan. Kita yakin sebab pengajian kita sanad sampai pada dia. Saya mengambil penat tuan-tuan, lebih daripada 7 orang guru saya ambil pengajian kitab ini. Mana mungkin boleh ada salah silap dalam pengajian ini? Tidak mungkin. Sebab adanya silah dan nasab sanad pengajian itu. Dan kebanyakan murajaahnya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala mengambil pandangan daripada seorang ulama besar dalam bidang hadis, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mengarang kitab Fathul Bari yang mensyarahkan kepada Sahihul Bukhari. Itu riwayat yang pertama. Dan pandangan Syekh Daud juga mengambil pandangan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dalam bidang hadis juga, yang menceritakan, meriwayatkan bagaimana Nabi lahir. Nabi lahir mengucapkan kalimah apa? Ni pun dibahas juga dalam ni, tapi tak sempat lah tuan-tuan. Ada berapa bayi yang disebutkan oleh para ulama yang mana dilahir dalam keadaan bayi boleh bercakap. Antara dia adalah baginda Nabi SAW. Imam Suyuti meriwayatkan Nabi keluar dalam keadaan sujud dan mengucapkan subhanallah. Tu baginda Nabi SAW. Special lah tuan-tuan. Kita keluar, doktor risau, tak keluar suara ni, kena tepuk dulu punggung tu, pak.
Bunyi itu pun tuan-tuan. Nabi keluar dalam keadaan sujud mengucapkan subhanallah. Sebab tuan-tuan tak faham tak apa tuan-tuan, terima je lah sebab ada live ni. Dan juga di dalam pembahasan ini juga nanti kita akan syarahkan sedikit beberapa perkara yang berkait dengan keadaan sekarang ini, khususnya untuk umat baginda Nabi SAW, melihat fatwanya para ulama, bukan melihat fatwanya orang yang sekarang ini. Tak salah nak lihat, tapi biarlah orang yang berautoriti, yang berkuasa, yang boleh mengeluarkan fatwa dan kita boleh ikut, tu tak apa. Bahkan ulama-ulama kita sudah ada dah, dan kita mengambil pandangan mereka cukup, dan cukup dengan pandangan dan sanad yang mereka beri pada kita menjadi hujah besok di hadapan Allah. InsyaAllah tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni ambil ilmu pada mana? Tok Guru tu ambil pada mana? Tok Guru tu pula ambil pada mana? Sampai tak pada Nabi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan tuan-tuan, habis mukadimah 8.18. Allah memulakan di dalam pembahasan setiap daripada pembahasan yang saya lihat di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang Isra' wal Mi'raj, semuanya mengambil pada Al-Quran, ayat Al-Quran yang daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama ni masyhur, maklum, ma'ruf bagi kita untuk tahu. Dan kalau sempatlah kita bahagikan beberapa ayat ni insya-Allah, kita tengok boleh pergi sampai mana. Yang mana Allah Ta'ala firmankan, dan tafsiran dan syarahan ini saya ambil pada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Saya mengambil daripada beberapa guru saya, dan saya khatamkan kitab ini juga dengan Baba Ghazali Sekam, seorang ulama besar daripada Al-Fataniyah, dan juga pada tuan guru saya, Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim, mengambil pada tuan guru Mu'alim Tuan Guru Haji Wahid, mengambil juga pada Tuan Guru Haji Yusuf bin Ahmad yang ini Tok Kenali, juga mengambil pada Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Juga saya mengambil kitab ini daripada Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh, kemudian mengambil dia daripada Mu'allifat, yakni setiap karangannya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Melalui sanad pengajian ni juga saya mengambil pandangan juga ataupun kitab ni sanadnya daripada Syekh Wan Izzuddin bin Wan Ibrahim hafizahullahu ta'ala, mudir daripada Pondok Gajah Mati, juga mengambil daripada para ulama kita dan sanad disampai kepada Syekhul Hadis Maulana Zakaria akan Dahlawi, seterusnya sampai sanadnya pada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Cukup 3 sanad. Tuan-tuan yang ambil ni ada sanad lah. Bukan ambil ini mengkhinzir buta. Mengkhinzir, ro tu ro nipis. Mengkhinzir kena sengih. Tak boleh mengkhinzir, tak boleh. Mengkhinzir. Dapat tuan-tuan tu tajwid sikit lah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqal, jangan lupa sebut amin tuan-tuan. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Syukam itu sempat bahas sampai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai situ je sempat. Sikit je bab tu. Ini mungkin subhanah, mungkin kot subhanah. Cukuplah tuan-tuan banyak-banyak pun bukan amal pun kan. Apa ustaz cakap tadi bang, tadi abang datang tadi ceramah tadi ustaz cakap apa, lupalah tengok live. Lupa dah, tambah pula sejuk pula kan. Alhamdulillah, Allah memulakan ayat dalam dalil mengatakan ataupun hujah mengatakan ataupun membahaskan tentang Isra' wal Mi'raj dengan subhana. Tuan-tuan jangan tidur saya ada amalan nak bagi ni. Jangan tidur tuan-tuan. Kalau dalam hadis, tidur dalam pengajian hadis riwayat dhaif hadis tadi. Walaupun sahih sampai kata dhaif. Kenapa? Aku tertidur. Dan riwayat tu kena sebut. Aku mendengar daripada Tuan Guru ini, kemudian sebahagian besar daripada pengajian tadi aku tertidur. Berapa lama duduk? 5 minit je sempat. Kajian saintifik tuan-tuan, tertutup mata, tutup telinga sekali. Itu tak boleh ubah fakta tu tuan-tuan. Tak percaya buatlah, tapi buat lepas pengajian nantilah insya-Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah
Para ulama mengatakan Allah menggunakan lafaz subhana. Allah tak guna alhamdulillah. Alhamdu tak. Allah tak menggunakan perkataan Allahu Akbar. Kebanyakan ayat para ulama sebut Allah menggunakan lafaz alhamdu sebagaimana Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Tapi di dalam ayat Isra, para ulama mengatakan Allah menggunakan subhana. Ada sebab. Setiap perkara yang Allah sebut dalam Quran semua ada sebab. Bukan main-main Allah letak ni, bukan saya saja letak, tak. Pertama, Allah menyucikan diri dia, tu pertama. Dengan lafaz subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah mensucikan diri dia? Tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawa kerana apa? Pertama, pada zaman Nabi dan juga zaman sekarang pun ada yang menafikan perkara ini berlaku. Dan lebih tinggi daripada itu, fitnah yang berlaku kepada umat akhir zaman apabila meletakkan Allah Ta'ala itu bertempat. Ni saya sebut lepas ni. Meletakkan Allah itu bertempat. Allah mensucikan diri dia sebab apa? Sebab perjalanan baginda Nabi ini menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama mengatakan, ulama tafsir kata, kebanyakan daripada pandangan atau kebanyakan daripada kefahaman mereka yang mengambil ayat zahiri ataupun ayat literal meaning, maksud zahir sahaja, maksud atas ayat sahaja, bukan dalam, yang tersurat sahaja, sepatutnya ditafsir dengan tersirat. Maksud yang Allah sebut adalah untuk menyucikan diri Allah dengan setiap tempat yang Nabi diperjalankan oleh Allah. Allah tidak ada di setiap tempat itu, tidak. Allah tidak berhajat pada tempat-tempat ini. Daripada baginda Nabi berjalan daripada Masjidil Haram, kan? Kita tahu, ni saya tak cerita, saya ringkas. Nabi bergerak ke kota Taibah, yang sekarang dinamakan dengan Madinatul Munawwarah. Nabi bergerak pula kepada mana, tuan-tuan? Madian, yakni tempatnya Nabi Musa AS. Bergerak pula kepada Bukitnya Tursina, tempat diturunkan yakni kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Dan saya pernah cerita, Taurat turun dalam keadaan diturunkan di atas batu, tuan-tuan. Dan Taurat turun segedebuk, bukan macam kita. Al-Quran turun secara beransur-ansur. Tapi Taurat turun segedebuk di atas batu dalam riwayat. Dalam atas batu pun ada orang nak tukar juga, tuan-tuan. Ni keras kepala orang Yahudi, tuan-tuan. Boleh ubah lagi, nak ubah lagi, atas batu tu nak ubah lagi. Kita yang dalam kertas ni tak tahulah. Maka para ulama sebut, selepas daripada bergerak daripada Bukit Tursina, maka baginda Nabi SAW diperjalankan di Baitul Laham, yakni tempat dilahirkan Nabi Isa AS. Kemudian barulah sampai kepada Masjidil Aqsa. Dan kisah tu panjang, tuan-tuan. Banyak cerita Nabi jumpa begini kan. Kini kita sedia maklum perkara itu. Dan kita nak bahaskan setiap hentian baginda Nabi, Allah tidak punya tempat di situ, tidak. Hatta para ulama sebut sampainya Nabi di Sidratul Muntaha, dan lebih tinggi pada Sidratul Muntaha dinamakan Mustawa, tempat yang paling tinggi, yang tidak ada makhluk yang boleh sampai kecuali Rasulullah dengan jasadnya. Para ulama sebut, nanti kita bahas dalam ayat. Dan Nabi duduk di situ menandakan tempatnya Rasulullah, bukan tempatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas? Maka para ulama juga sebut, ni sedikitlah, tuan-tuan, sedikit sahaja. Dan di sini juga untuk mensucikan diri Allah dengan sesuci-sucinya, tuan-tuan. Bukan sahaja kita nak letak Allah itu tidak bertempat, bahkan nama Allah pun tidak boleh digunakan oleh selain daripada orang Islam. Boleh, tuan-tuan? Ini bagi mereka yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib pertahankan, tuan-tuan. Kita yang tahu perkara ini kena wajib pertahankan perkara ini. Tidak boleh digunakan isu kalimah Allah ni. Allah tidak boleh digunakan oleh selain pada bukan Islam. Ini sepakat para ulama, tuan-tuan. Sepakat para ulama. Kita berada di akhir zaman, di fitnah akidah kita ni. Dan Allah jelas di dalam Al-Quran, Allah sebut, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ahad bermakna tidak berbilang. Kalau kita mengaji sifat 20, tidak berbilangnya Allah Ta'ala ini, sebab tu dilafazkan dengan esa.
Allahus Samad, dan Allah ini tempat bergantung. Maksud dia apa? Selain daripada Allah tidak boleh bergantung padanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam di sini para ulama kata nafi bimakan wa zaman. Lam. Tidak ni banyak dalam Quran. Laisa tidak. Laisa kamitsli syai'. Tidak sama Allah Taala dengan sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, pun tidak juga. Tapi dalam ayat ni Allah gunakan lam. Maksud lam tadi apa? Dengan ditekankan Allah Ta'ala ini tidak bertakluk kepada masa dan tempat. Itu pertama. Dan Allah Ta'ala di mana-mana tempat daripada zaman Nabi Adam dulu ataupun sebelum daripada itu dan sampailah hari kiamat, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Itu kita pegang. Jelas tuan-tuan? Walam yakul lahu kufuwan, kemuncak, dan tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ni kena pegang tuan-tuan. Jelas? Tak setuju kita hujah, tak jadi masalah. Ni dah ada bahas daripada para ulama dulu dah. Saya ni sampai je, bukan orang dia ni nak sampai, tapi sampaikan kalam para ulama yang membahaskan tentang perkara ini. Dan bagi kita umat akhir zaman, kita sebagai orang Islam kena pertahan tuan-tuan. Almarhum Tuan Guru Dr. Usman Al-Muhammidi, seorang ulama besar dan fellow ISTAB di UIA. Dia pernah membahaskan perkara ini secara logik pun sepatutnya tidak berlaku perkara ini. Boleh berlaku apa? Takut berlakunya kecelaruan pada akan datang, masa yang akan datang. Apa dia? Bila anak-anak kita nanti pergi ke gereja dan sebagainya, melihat Allah, setiap lafaz Allah itu diletakkan di setiap gereja tuan-tuan. Kemudian anak-anak cucu kita tanya, ayah, itu Allah ke? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak standby jawapan apa? Sebab 20 pun pening nak faham tuan-tuan. Kelas pun ceduk-ceduk. Tuk ceduk-ceduk tuan-tuan. Sifat 20 ni tuan-tuan kalau mengaji kena memang di episod bersambung tuan-tuan. Macam kita tengok apa nama drama petang-petang kan, Muslimat drama petang-petang, tak tengok ayah-ayah memang tak sedap, tak tahu tiba-tiba jadi macam ni kenapa ni. Buka lah YouTube kan, buka YouTube, rakam dulu, siap pula untuk faham kisah. Bagaimana pula nak memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya umat akhir zaman kena pertahankan perkara ini. Dan perkara ini sebenarnya kalau kita biarkan menjerat diri kita sekarang. Tuan-tuan kalau boleh standby soalan jawapan tu, insya-Allah tu pun kalau boleh jawab tuan-tuan. Kalau anak-anak tanya Allah kat mana pun tak tahu nak jawab kan. Ya Allah kat mana ya? Mana nak jawab tuan-tuan? Nak petik mana? Benda ni tak boleh goreng tuan-tuan. Tak boleh goreng. Hukum ni boleh goreng. Hukum ni ustaz. Apa pandangan ustaz berkaitan boleh goreng? Goreng. Akidah tak boleh goreng tuan-tuan. Tak boleh goreng. Tiba-tiba je Allah ni mana-mana tempat. Mana-mana tempat Allah ada. Sudah. Betul ke tak betul tuan-tuan? Allah ni berada di mana-mana sahaja. Betul ke tak? Senyapnya tuan-tuan. Kalau tidak lolap nanti tuan-tuan. Muslimat, betul ke Allah Ta'ala di mana-mana? Kena tengok live balik lah tuan-tuan. Saya tak nak ulang balik. Memang para ulama mengatakan kerana apa? Kerana butanya mata hati kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengajaran awal ni Allah tegur bab iman dulu supaya faham tentang Isra' wal Mi'raj. Kalau tak faham bab iman ni tak boleh terima. Confirm tak boleh terima Isra' wal Mi'raj. Pertama kena iman dulu pada Allah. Kemudian Allah sambung dengan allazi yang subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Bukan Nabi jalan. Bukan Nabi yang nak jalan. Siapa yang jalankan tuan-tuan? Allah. Bila Allah yang jalankan, maka tidak lagi Nabi beradat dengan sifat adatnya manusia. Adatnya manusia nak jalan Masjidil Aqsa mungkin makan berhari-hari. Tapi bila Allah yang memperjalankan, maka tidak lagi beradat. Bertakluknya adat Nabi itu dengan adat kita makhluk. Tidak. Dia dah bukan beradat. Dia sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan kuasanya Allah. Sebab tu para ulama mendatangkan logik bagi kita. Sebahagian guru saya meletakkan pandangan ataupun meletakkan misal seperti semut yang menaiki
kereta kita, kan? Naik pergi Melaka. Naik pergi Melaka, pusinglah Eva Musa, pergilah masjid tu, masjid ni, pusing pergi sana, pergi sini, pergi Pekalang Balak, balik pula kat rumah. Sampai saja dekat rumah, haywah. Ni tak boleh baca kan? Sampai saja dekat rumah, dia pun turun kereta kan? Turun kereta, pakai baju sejuk, tuan-tuan, pakai reben. Sebab sejuk dalam kereta kan, semut. Dia pun turun, dia cerita dengan member dia. Tadi aku pergi Melaka, aku pusing Eva Musa, dia cakap. Eva Musa saja aku pusing, tak sampai 1 minit. Sebab apa? Naik kereta Alphard. Laju sikit, pusing. Selesa je, pusing. Naik kereta Porsche, jalan jauh. Pusing, dia cakap, dalam 1 malam saja aku dah sampai KL. Confirm member dia semua semut tu tak percaya, tuan-tuan. Takkan percaya, dia cakap. Takkan mungkin kau boleh berjalan. Mungkin makan bulan kau akan jalan ni. Macam itulah kita, tuan-tuan. Kita ini nak memahami Nabi SAW, bukan Nabi berjalan. Semut tu kalau dia tak faham member dia cerita yang memperjalankan dia, bukan dia. Bukan dia yang jalan. Dia jalan memang insya-Allah lah 2 hari sebelum kiamat tu mungkin habislah perjalanan dia kan. Tapi kita ni para ulama sebut bagi baginda Nabi, sebab yang memperjalankan Nabi itu adalah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Maka ikut Allah Ta'ala untuk memperjalankan Nabi. Bahkan ulama akidah membahaskan Allah boleh memperjalankan baginda Nabi ini dengan sekelip mata saja boleh. Bahkan kita dah bahagikan sebelum ni, tahun lepas punya Isra' Mi'raj kan. Tahun lepas boleh panjang sikit kan. Berapa lama Nabi mengambil masa, tuan-tuan? Daripada Masjid Haram ila Masjid Aqsa, naik pula Sidratul Muntaha, turun balik Masjid Aqsa, pergi Masjid Haram. Berapa lama, tuan-tuan? Berapa lama, ingat lagi? Semak baliklah tahun lepas punya tu. Para ulama mengatakan berbagai riwayat, tapi riwayat yang antara riwayat yang kuat mengatakan baginda Nabi SAW bergerak sebelum sampainya baginda sampai saja Nabi ke Mekah kembali di Masjidil Haram, sebelum hilangnya hangat rida ataupun selimut yang menyelimuti baginda Nabi SAW. Bila kita selimut sejuk, tuan-tuan, kan haba keluar badan kita ni panas, kena dekat baju kita ataupun kena dekat selimut, panaslah dia. Balik cuba buat, tuan-tuan. Sejuk-sejuk ni cuba buat. Kalau ada isteri lagi sedap, baring sebelah kan, bolehlah ustaz dah ada isteri, boleh ceritalah. Bersonok sikit, dia punya panas tu 2 kali, tuan-tuan. Buka saja masih ada lagi. Dan saya nak tanya, berapa masa yang diambil untuk hilang hangat ni? Tak sampai seminit, tuan-tuan. Tak sampai seminit, hilang dah. Itulah baginda Nabi SAW bergerak. Nak bahas macam ni, tuan-tuan, tak boleh bahas. Logik akal tak sampai. Sebab yang memperjalankan adalah baginda, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aywah, sikit lagi, tuan-tuan, nak masuk isyak dah. Allahu Akbar. Dan di dalam kitab Kifayatul Muhtaj ni, bab subhanallah itu ada dibahaskan beberapa fadail, kelebihan bagi mereka yang mengamalkan subhanallah. Bagi mereka yang mengamalkan subhanallah ini, para ulama mengatakan mereka yang mengamalkan subhanallah, kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, ni dah sampai amalan ni, tuan-tuan. Boleh ambil ni, boleh catat, yang boleh ingat lagi baik. Yang mana baginda Nabi SAW menyebut mereka yang mengucapkan man qala subhanallah 1000 marratin fi kulli yaumin faqad ishtara nafsahu minallah bima'na a'taqaha minan nar. Nabi sebut sesiapa yang membaca subhanallah, siapa yang membaca subhanallah sebanyak 1000 kali, 1000 kali pada setiap hari, kulli yaumin, setiap hari. Ni terjemah ni tak tepat. Pada setiap hari, maka sesungguhnya ia sudah menebus diri